ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang dihormati Ustaz Ali selaku mudir Madrasah Imtiaz, dan juga para ibu-ibu, bapa-bapa pelajar yang tak dapat saya sebutkan nama-namanya, dan juga kepada para pelajar yang di hadapan saya ini dihormati. Alhamdulillah, dapat kita bertemu pada malam ini, malam yang mulia di bumi barakah, bumi yang penuh cahaya dengan ulama-ulama dan juga kesan-kesan para sahabat, para anbiya. Alhamdulillah, tidaklah kita berada di bumi ini kecuali telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata bersabda Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, Allahu khaliqun kulli syai'in, ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Setiap perkara itu telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada antum di sini, itu semua keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah inginkan antum di tempat lain, dah tentu Allah telah letakkan antum di tempat lain. Berapa ramai kita tengok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tipu daya yang dikenai oleh syaitan, sehingga mereka lari dari jalan Allah SWT. Dan semua itu kembali kepada Allah SWT. Allah SWT memberi kita agama Islam kepada hamba-hamba yang disuka, dan Allah SWT memberi dunia kepada hamba-hamba yang suka dan juga kepada hamba-hamba yang tidak suka. Dan kata lain, Allah memberi dunia kepada orang Islam dan juga kepada orang kafir. Akan tetapi Allah memberi Islam, agama Islam itu tidak memberi kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai Allah SWT. Alhamdulillah, sampainya kita di bumi tarim ini tidak apa tidak kecuali di situ ada message ataupun message lah daripada Allah SWT kenapa kita berada di sini. Antara satu sebab yang paling besar sekali keberadaan antum di sini adalah untuk menuntut ilmu Allah SWT, dan untuk sampai untuk menuntut ilmu Allah itu tidaklah dengan mudah, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ilmu yang paling bermanfaat. Apa gunanya dia hamba duduk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, walaupun sampai 10, 100 tahun di atas muka bumi, dia tidak beriman kepada Allah SWT. Apa maksud hidup itu? Tiada maksud. Walaupun orang Islam itu dimiskin, dia apa-apa kedana, akan tapi dia beriman Allah SWT, dia dikira orang yang berjaya di sisi Allah SWT. Diriwayatkan al-hadis, diriwayatkan al-hadis yang mana ketika mana seorang hamba itu pada seumur hidupnya di dunia penuh dengan kepahitan, penuh dengan masalah di dunia, fakir, miskin, apabila Allah perintahkan untuk dicelupkan satu jari saja di dalam syurga Allah, apabila dicelupkan satu jari hamba itu di dalam syurga Allah, Allah menanya kepada hamba tersebut, wahai hambaku, apa perasaanmu? Dia kata, ya Allah, aku tak terasa sakit pun, tidak terasa masalah aku terasa nikmat selama-lamanya. Maknanya apa? Selama dia hidup dunia tu, yang dia kepayahan dia dapat itu semua hilang disebabkan satu jari masuk dalam syurga Allah SWT. Di sebalik juga hamba Allah yang dahulu di dunia dia hidup dengan penuh kekayaan, keistimewaan. Mungkin harta dia berbilion-bilion, bertrilion, walaupun dia boleh mengalahkan harta Fir'aun. Walaupun hidup dia daripada Nabi Adam sampailah akhir kiamat, akan tapi dia tidak beriman Allah SWT. Apabila Allah perintahkan untuk mencelup satu jari saja ke dalam api neraka, Allah tanya kepada beliau, wahai hambaku, apakah perasaanmu? Dia kata, ya Allah,
tidak pernah aku berasa tenang, tidak pernah aku berasa susah. Hilang semua segala kesenangan dia yang di hidup dunia dahulu. Alhamdulillah atas hidayah Allah SWT yang terlebih kita iman dan Islam, supaya kita dapat meneruskan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bila-bila lagi dapat kita memberi peluang untuk menuntut ilmu di atas bumi barakah ini. Al-Habib Umar mengatakan, orang yang paling rugi, yang paling hasrah, paling rasa rugi di akhirat, apabila dia mempunyai waktu untuk menuntut ilmu tetapi dia tidak memanfaatkannya. Dia menggunakan waktu itu pada benda yang lain. Itulah waktu keadaan pada akhirat yang paling rugi sekali ketika itu. Dan untuk menuntut ilmu ini perlukan pengorbanan, perlukan masa, perlukan tenaga. Diceritakan dahulu, kalau kita tengok para habib di sini, seperti seorang Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jufri yang dikuburkan di dekat tangan Seoul. Kalau kita tengok orang kesungguhan, orang yang menuntut ilmu, beliau apabila selepas solat subuh di tempat beliau di Seoul, tiap-tiap pagi beliau akan jalan kaki untuk pergi menuntut ilmu bersama Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat. Tiada kenderaan, tiada apa, jalan kaki daripada Seoul sampai Inat. Nak katakan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu itu sidik, jujur dengan Allah SWT untuk ilmu, untuk mendekatkan ilmu pada Allah SWT. Sebab apa? Sebab apa yang Allah nak berikan kepada kita tu, apa yang kita nak berikan, apa ni, pengorbanan kita pada Allah itu terlalu sikit dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT, nak mendekatkan diri Rasulullah SAW, perlulah dengan berilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dan hendaklah dia memiliki ilmu juga. Dan yang kedua, penuntut ilmu hendaklah yang kedua menjaga keadaannya dengan siapa dia berkawan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, bagi laluan. Dalam hadis mengatakan, inna majalis salih wa jalis su' kana kahamil misk wa nafih kir. Dalam hadis mengatakan, umpamanya orang yang duduk bersama orang soleh dan orang yang tidak soleh, iaitu orang yang jahat, ibarat seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga orang yang bekerja tukang besi. Orang minyak wangi ini sama ada kita akan dapat manfaat baunya, ataupun kita boleh beli minyak wangi beliau tersebut, ataupun sama ada kita dapat baunya atau kita dapat beli minyak wangi daripada beliau tersebut. Adapun orang yang tukang besi ini, kalau kita dapat rapat atau dekat dengan beliau, sama ada kita akan dapat pancaran api bekas-bekas besi yang beliau kerja itu, ataupun kita akan dapat bau busuk yang ada keadaan di tempat kerja beliau. Begitu juga talibul ilm, bagaimana keadaannya dengan persekitarannya, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia meluahkan masanya. Adakah masanya memenuhi dengan perkara yang bermanfaat, ataupun sebaliknya. Dikisahkan Habib Muhammad Haddar, guru Habib Umar yang dahulu belajar di Bayda, apabila beliau berazam untuk datang ke Tarim untuk belajar di Ribat Tarim, yang dahulunya ketika beliau dilahirkan, ayah beliau sini mengatakan, ya Allah, aku jadikan anak aku ni jihad fisabilillah.
jihad di jalan kau. Maka anak itu, Abi Umar Haddad, pergi ke Kota Tarim untuk menuntut ilmu di Ribat Tarim. Nak katakan jihad beliau dalam menuntut ilmu, sehingga orang sebelah dia pun 4 tahun dia belajar, tak tahu siapa sebelah dia. Sibuk dengan membaca kitab, menulis segala apa yang guru-guru dia katakan. Tilam yang beliau bawa tu, yang diikat tu, 4 tahun daripada awal beliau masuk belajar sehingga 4 tahun masih terikat lagi tilam tu. Segala surat-surat daripada keluarga beliau semua beliau letakkan di bawah tilam. Di akhir masa beliau habis belajar, baru beliau buka kertas apa yang dia surat-surat yang dihantar oleh keluarga beliau. Beliau tengok, oh fulan dah meninggal, oh ni fulan dah kahwin, oh ni fulan dah dapat anak. 4 tahun beliau belajar di Ribat Tarim, akan tapi dia punya keberkahan dia, asarnya, manfaatnya pada umat terlalu besar. Dengan sebab apa? Dengan sebab jujur dan sidik pada Allah SWT dan taat kepada guru. Itu yang paling penting. Yang ketiga itulah taat kepada guru kita. Guru antum, dengan siapa antum belajar. Dekat okay. Kalau kita lihat para sahabat apabila bertelaki bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kalau beliau duduk tu rapat-rapat, kalau hinggapnya burung, sehingga kan burung pun boleh hinggap di atas jasad sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga terlalu tekun dan khusyuknya beliau menuntut ilmu Allah SWT. Wahakata. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita tidaklah perlu kita sia-siakan. Walaupun kita berlaku kesilapan, memang manusia tidak akan lari daripada kesilapan. Maka apabila berlaku kesilapan, cepat-cepatlah kita kembali pada Allah SWT. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sekali mana kita akan rasa perlu pada Allah SWT, perlulah kita banyak berdoa dan berusaha. Ada dua benda sahaja yang perlu kita lakukan, iaitu berdoa kepada Allah SWT dan berusaha. Kalau berdoa tanpa usaha, itu bohonglah. Kita berdoa tapi tak berusaha. Tapi berusaha tanpa doa tak jadi juga, macam sombong. Dia berusaha tapi tak berdoa. Perlu ada dua perkara ni. Kena ada doa dan usaha. InsyaAllah Allah akan bagi apa yang kita minta. Mintalah apa sahaja yang kamu inginkan pada Allah SWT. Sebab di keliling kita ni ramai orang-orang yang soleh, yang boleh kita minta nasihat, yang boleh kita minta tunjuk ajar. InsyaAllah jangan malu, jangan segan. Ada kawan-kawan kita pun ada di sini, orang kita pun ramai di sini, guru-guru, masyayikh memang ada di sini. Jadi anak dapat tidak, yang paling penting waktu kita itu pula kita disusun dengan sebaik mungkin, supaya kita tidak sia-siakan selagi mana kita berada di bumi yang penuh barakah ini. Jadi insya-Allah sampai sini sahaja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masa tu kita orang belajar di Furuk Darul Musafa di Darul Idrus. Ada jalan ke Sewun tu belah kanan. Pada zaman tu tertib
Satu hari satu muka hafal Quran. Satu hari satu muka hafal Riyadhus Shalihin. Bagi laluan. Nak katakan kena hafal, itu hafalan, belum masuk kitab lagi. Satu hari satu muka hafal Quran, satu hari muka hafal Riyadhus Shalihin. 5 hari 5 muka. Hari Khamis kena ulang balik daripada awal sampai akhir. Nak katakan ada rakan pelajar lah, pelajar yang belajar tu, nak katakan dia penat menghafal bersungguh-sungguh tu, silakan dia buka air paip nak ambil wuduk sampai tertidur, dan air tu mengalir je. Nak katakan dia penat sampai tak ada tidur untuk menghafal dan menggaji pelajaran ketika itu. Sebelum ni kita ada apa ni? Daurah abahas tentang Habib al-Masyhur. Masya-Allah rahimahullah. Habib al-Masyhur ni dia punya kekuatan ni seorang macam 10 orang. Ketika dia hidup, beliau hidup, banyak pekerjaan beliau di Tarim ini. Beliau pegang masjid Jami' selaku imam. Pagi-pagi sebelum subuh dia sampai, jalan kaki dari rumah solat subuh. Majlis fatwa beliau pegang setiap hari Selasa. Baca Hadrah Bawasaudan setiap hari Selasa petang. Lepas tu beliau ada pengajian dengan muslimat untuk perempuan di Darul Faqih. Kalau ada jenazah, beliau yang mandikan. Kalau ada jenazah, beliau yang solatkan. Kalau ada aktiviti perayaan, beliau lah yang ke depan. Setelah beliau meninggal, nak tampung seorang tu, nak cover kerja dia, semua tak dapat. Kena bagi seorang sikit. Ni Habib ni fulan ambil bahagian sini, fulan ambil sini, bahagian sini. Nak katakan hidup beliau tu memang penuh dengan perkara yang manfaat, tak ada yang sia-sia. Silakan masa akhir beliau nak meninggal, solat raya di Darul Mustafa, beliau memang sakit. Ada Munsid Syekh Abubakar Salim jadi imam, Habib al-Masyhur di belakang, Habib Umar sebelah Habib al-Masyhur. Habib al-Masyhur ketika solat raya rakaat pertama beliau rebah, jatuh, beliau duduk. Beliau cuba nak bangun, tak boleh bangun. Itu yang kekuatan yang terakhir yang Allah bagi tu, memang tak boleh bangun. Jadi beliau solat raya duduk. Solat raya, habis solat raya, makan sarapan, balik rumah. Maghrib tu beliau dah start sakit-sakit. Beliau ambil wuduk, semayang maghrib jemaah, yang semayang jamak sekali dengan isyak. Kemudian baca ratib bersama dengan keluarga. Lepas baca ratib, tak lama beliau meninggal. Masya Allah. Khairan yang baik, husnul khatimah. Inna Allah la yamalu hatta tamallu. Allah mengatakan apa? Allah takkan bosan sebagaimana kamu bosan. Maka minta kepada Allah SWT, teruskan amalan, InsyaAllah Allah akan terima. Kata Imam Haddad, ada 4 perkara jika engkau rasa malas nak melakukan ketaatan. Pertama sekali, engkau dengarlah ayat-ayat Allah SWT apabila seorang mukmin itu melakukan ketaatan. Cuba untuk mendidik jiwa kita untuk melakukan ketaatan. Jika tak mampu juga, kau ingatlah bahawasanya ada 2 malaikat di bahu kiri dan kanan kau, malaikat rakib dan atid, sentiasa memerhatikan kau.
Jika tak boleh layan, tak boleh masih malas juga, Imam Haddad kata, kau ingatlah kematian. Kematian ni bila je boleh jadi. Mana tahu ketika kau maksiat datangnya kematian, maka jaga-jagalah kau ketika itu. Kalau tak makan juga, Imam Haddad kata, ingatlah ganjaran apa yang Allah akan berikan pada orang yang melakukan ketaatan, dan ingatlah kesia-siaan bagi orang yang melakukan kemaksiatan. InsyaAllah kau akan timbul di situ semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Imam Haddad bila ketika kecil, umur dia 10 tahun, kalau kita baca syair-syairnya, banyak beliau mencela diri beliau, mengatakan beliau ni tidak menunaikan hak-hak Allah, masih lagi insan yang lemah, berdosa. Tapi apabila kita baca biodata beliau, biografi beliau, kita tengok umur 10 tahun, beliau umur 10 tahun dah solat di Masjid Balawi, solat antara solat duha 100 rakaat. Nak kata semangat beliau untuk beribadah. Tapi dalam masa sama beliau tak nampak beliau ni menunaikan hak Allah SWT. Dinamakan arif billah, orang yang dekat dengan Allah SWT. Alhamdulillah. Masalah.